Seorang wanita yang memandu kereta curi nekat melarikan diri sehingga sanggup merempuh beberapa kenderaan dalam kejadian bermula di Jalan Tun Fuad, Kota Kinabalu hari ini. Dalam insiden jam 10 pagi itu, kejadian bermula selepas kereta Toyota Hilux yang dipandu wanita berusia 35 tahun terbabit dikatakan ditemui pemilik sebenar di kawasan berhampiran Pasar Filipina. Pemilik terus menghubungi polis untuk mendapatkan bantuan sebelum berlaku insiden mengejar kenderaan sehingga melepaskan beberapa das tembakan yang berakhir di jalan sepanggar berhampiran perumahan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Judge Abdul Rahman berkata sebaik menerima laporan, pasukan unit peronda MPV Polis berjaya mengesan kedudukan kenderaan berkenaan di Jalan Tanjung Lipat. Bagaimanapun katanya ketika diarahkan untuk memberhentikan kenderaan, suspek masih tidak mengendahkan arahan dan terus memecut kenderaan untuk melarikan diri. Judge berkata suspek kemudiannya tiba-tiba bertindak mengundurkan kenderaan dengan laju sehingga terkena salah seorang pegawai polis dan menyebabkan kecederaan. Katanya pasukan polis akhirnya terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke arah tayar sehingga menyebabkan kenderaan suspek tidak dapat bergerak. Sehubungan itu, Judge berkata suspek kes ini membabitkan seorang wanita tempatan yang tidak bekerja dan beralamat terakhir di Kampung Sembulan. Seterusnya, Sabah bakal memiliki sebuah kawasan perindustrian khusus untuk tenaga boleh diperbaharui menerusi pembangunan kompleks perindustrian tenaga diperbaharui Sabah Maju Jaya SMJ REIC bernilai 1 bilion ringgit. Kompleks berkenaan akan dibina di kawasan seluas 10 hektar di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar menerusi usaha sama di antara Surya Capital Holdings Berhad selaku pemilik tanah dan Vendile Ventures Sendirian Berhad. Hari ini berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara kedua-dua syarikat dan rakan kongsi termasuk Sawit Kinabalu dan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah sebagai pembekal bahan mentah, Salzer GTC Teknologi sebagai penyedia teknologi dan Tingkat Advisory Sendirian Berhad sebagai rakan kongsi kewangan. Majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah itu disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor Haji yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata pembangunan SMJ REC dapat membantu meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri, menjana peluang pekerjaan dan membawa masuk teknologi baharu ke Sabah. Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan peranan sektor swasta dalam memacu ekonomi termasuk mengukuhkan sektor hartanah, lonjakan semula industri minyak dan gas dan penanaman semula pokok dalam sektor perhutanan. Sementara itu, Haji berkata Sabah digunakan banyak sumber tenaga boleh diperbaharui yang berpotensi menawarkan prospek kukuh untuk menyumbang secara signifikan kepada negeri dan negara untuk menjadi ekonomi bernilai tambah tinggi. Haji berkata kompleks dan kemudahan serta industri sampingannya dianggarkan menjana kira-kira 10,000 peluang pekerjaan baharu kepada rakyat Sabah. Manakala seramai 31 individu terdiri daripada 9 keluarga dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara selepas kuartus yang mereka diami tidak selamat susulan kejadian tanah runtuh berhampiran kawasan kuartus Balai Polis Daerah Tongot semalam. Menurut laporan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah, semua mangsa membabitkan 15 individu dewasa dan 16 kanak-kanak. 2 PPS telah diaktifkan iaitu PPS Rumah Rehat Pejabat Daerah dan PPS Rumah Rehat Majlis Daerah Tongot bagi menempatkan semua mangsa berkenaan. Seramai 14 orang terdiri daripada 2 keluarga ditempatkan di Rumah Rehat Pejabat Daerah Tongot manakala 17 orang dari 7 keluarga ditempatkan di Rumah Rehat Majlis Daerah Tongot. Terdahulu berlaku tanah runtuh di bahagian tepi bangunan Balai Polis dan menyebabkan pasukan bomba bertindak memasang sawar-sawar di kawasan berkenaan. Berita sukan, Sabah FC ada masa 3 minggu lagi untuk memperbaiki kelemahan pasukan sebelum memulakan kempen Liga Malaysia awal bulan depan. Pengendalinya Datuk Ong Kim Swee berkata beliau sudah mengenal pasti kelemahan yang ada selepas mengharungi 4 perlawanan persahabatan termasuk tewas 1-2 kepada Kelantan FC dalam kejohanan Piala Sabah Maju Jaya 2022 malam tadi. Beliau menjelaskan tidak panik dengan keputusan dalam perlawanan persahabatan
perkhidmatan pramusim itu, namun berusaha untuk memperbaiki setiap kelemahan. Mengulas mengenai perlawanan menentang Kelantan FC malam tadi, Kim Swee nyata kecewa dengan keputusan tidak memberangsangkan itu. Selain mengecewakan semua pihak, dalam tempoh terdekat katanya Sabah FC akan memperbaiki semua masalah itu termasuk kecederaan yang masih membelenggu beberapa pemain terutama penyerang import dari Jepun Taiki Kagayama, Dominic Tan, Irfan Fazel dan beberapa pemain lain. Mengenai penampilan pertama penyerang baru dari Brazil, Neto Pessoa, Kim Swee berkata Neto baru bersama-sama 2 minggu dan masih perlu melakukan penyesuaian. Kim Swee berkata seorang lagi pemain import dari Brazil, Jackson de Souza, menunjukkan persefahaman baik dalam perlawanan malam tadi. Beliau yakin kedua-dua pemain import itu akan menjadi lebih baik selepas mengharungi beberapa perlawanan selepas ini. Seterusnya, Sabah mencatat peratusan yang rendah kadar vaksinasi kanak-kanak dengan hanya 9.686 orang atau 2.35% daripada 411.400 kanak-kanak yang layak divaksin menerima vaksin COVID-19 setakat semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mas Rimanjun berkata angka itu sangat rendah dan membimbangkan terutama mengambil kira risiko jangkitan yang tinggi serta jumlah kanak-kanak berumur bawah 11 tahun yang dijangkiti COVID-19 setiap hari. Sementara itu masih diberkata jumlah kes harian di Sabah kembali melepasi 4.000 dengan pertambahan 144 kes berbanding semalam, menjadikan jangkitan baru 4.035 kes hari ini. Jelasnya pertambahan itu memang dijangka dengan mengambil kira peratusan jangkitan sporadik yang tinggi ketika ini. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.